Okay guys, Assalamualaikum. Selamat datang ke channel YouTube Azizul Zulkifli. Okay, yang ni channel YouTube saya. Saya pun streamer. Saya buat live stream dekat Facebook. Jadi channel saya GK77 Studio. Kalau belum follow, boleh tolong follow dulu. Dalam saya buat live stream, ramai juga yang tanya saya macam mana saya set up saya punya live stream tu. Saya guna apa? Saya guna software apa? Saya guna PC setup macam mana? Okay, pada video kali ini saya akan berkongsi dengan anda cara saya set up OBS Studio saya, software yang saya gunakan untuk saya buat live stream ke dalam Facebook, dekat YouTube pun boleh, dekat Twitch pun boleh menggunakan OBS Studio. Jom. Okey, sebelum tu, kalau hampa baru first time tengok muka aku ni, bermakna hampa belum subscribe lagi. Jadi guys, bantu saya dengan tekan button subscribe dan button loceng. Mungkin ada video-video yang menarik yang saya akan keluarkan nanti dan anda dapat tahu. Dan jangan lupa like, comment and share. Okey, jom kita teruskan dengan tutorial yang pertama kita. Okey guys, sekarang kita berada dalam OBS Studio Okey, nanti saya letak link dekat bawah, dalam video dekat bawah ni. Hampa boleh klik link tu untuk download OBS Studio. Jadi tanpa membuang masa, jom kita tengok apa yang ada dekat dalam OBS Studio ni Kita tengok dia punya user interface dulu. Ini layout saya yang saya pakai. Saya akan tunjuk kat anda lebih kurang macam mana kita nak set up kita punya OBS dari segi alert, event, tu kamera, macam mana kita nak masuk, dan kita buat sedikit pengenalan lah tentang apa benda button-button yang ada dalam ni. Jadi mungkin lepas ni hampa boleh explore sendiri. Okey, kita mula dengan user interface dia sekarang ni. Kat atas paling kiri ni kira kita ada menu kita ada file, edit, view, profile, simulation, tools semua ni. Jadi benda ni kita tak kacau sangat saya rasa. Kita banyak kacau yang belah kanan ni untuk kita set up kita punya OBS Studio ni, kebanyakannya kita akan guna yang belah sini. Okey, di tengah-tengah kita ni adalah view atau window akan keluar dalam kita punya live stream. Semua benda yang kita nampak ni, audience akan nampak, viewer kita akan nampak benda yang kita nak set kat dalam ni. So jadi yang ni adalah window untuk kita tengok kita punya live stream lah. Belah kiri sekali ni dia punya transition. Dia ada yang ni, kalau kata anda ada custom punya ni, anda kena masukkan stinger, add new stinger. Dekat sebelah dia ni scene, macam saya ada dekat sini nampak starting. Scene nak start, apa yang ada dekat dalam dia. Kita kena set setiap scene. Untuk chat room, scene dia macam mana. Jadi tu lah. Yang source ni adalah benda-benda atau item yang kita nak masukkan dalam scene yang kita set up tu. Okey, yang sebelah dia adalah audio mixer. Jadi untuk kita monitor kita punya sound, dan paling kanan ni adalah control lah. Control ni untuk kita setting segala mana ni segala semua benda yang kita nak setting dalam kita punya layout. Jadi setakat tu saja untuk pengenalan interface dia ni. Okey, saya akan terus ke saya punya tutorial. First time hampa buka OBS Studio ni, dia akan clean macam ni tau. Sebelah ni dia akan clean macam ni, you don't have any source. Dan belah kanan ni pun dia akan ada satu scene je kat silap saya, ataupun kosong. Jadi anda kena buat scene kat sini. Okey, first kita kena buat scene. Okey, yang ni scene saya buat, namakan dia tutorial Cepat sini. Okey, sekarang kita dah select kita punya scene. Jadi kita boleh tambah kat sini Untuk kita tambah scene atau buang scene, kita boleh tekan kat sini button plus ni. So macam tu juga dengan source. Okey, source kita boleh tambah kat sini. Dan first kali benda yang kita nak tambah dalam live stream, yang penting facecam. Jadi kita akan masukkan facecam dulu. Okey, untuk masukkan facecam kita kena pergi ke video capture device. Okey, video capture device ni maksudnya apa benda yang third party yang hang plug in dekat punya PC. Macam facecam, kalau facecam built in kena cari video capture device juga. Okey, sekarang kita masukkan video capture device dulu untuk kita masukkan facecam kita. Okey, saya dah ada facecam kat sini. Kalau saya masukkan lagi kat atas ni yang baru, dia takkan detect saya punya facecam. Saya sebenarnya nak delete, nak delete semua, tapi pasal dia sangkut dengan saya punya Stream Deck, nanti saya nak kena set balik, makan masa. Jadi saya buat macam ni Lepas kita masuk video capture device, namakan, lepas tu pilih facecam. Okey, tu saya punya facecam
Dah nampak lah muka kita. Shock sikit dapat live stream kan, sebab stream kan berkenaan kita, jadi orang nak tengok muka kita ni. Okey, macam saya dah buka terus, dia terus ke ni. Jadi kalau bila hampa buka yang tadi buat new, dia akan main macam ni tau. So dia akan main benda ni kat hampa. Jadi yang hampa perlu set dekat sini adalah macam tu lah. Nanti saya jajah pilihlah yang terbaik, yang facecam hampa boleh bagi kan. Kalau betul, kalau kata saya guna C922 Pro. Jadi kalau C922 Pro ni kalau nak setup dia, kita boleh adjust. Maksud dia kat sini kita boleh macam saya boleh adjust lah kamera saya punya tu, C922 punya ni. Tak semua kamera boleh tak semua facecam boleh macam ni. Ada yang boleh pun, dia boleh kacau dekat sini je, dekat belakang kamera tu ni macam ni, zoom. Saya boleh zoom sikit. Kita boleh adjust manual fokus saya. Okey, ni macam tu apply. Okey, ni kita tak banyak kacau lah kan. Kita biar kamera kita dekat dia punya auto setup tu. Kalau perlu kacau. Okey, kita klik okey. Sekarang kita dah ada facecam dah guys. Alright. Okey, jadi seterusnya yang kita nak masukkan, saya buat pecahan scene. Nanti mungkin hampa boleh lah buat sendiri. Scene intro kena ada apa, scene game gameplay kena ada apa, scene ending kena ada apa, mungkin ada apa BRB, be right back, mungkin ada nak pause kan, solat jap ke. So pecahan scene tu hampa boleh buat kat sini. Semua step sama je. Jadi maknanya saya ajak satu step untuk scene ni. Jadi scene lain tu hampa boleh explore sendiri lah. Okey, untuk adjust camera, bila hampa select, dia akan make petak merah ni, maknanya hampa select benda yang betul, iaitu kamera untuk hampa adjust. Okey, untuk crop tekan Alt ALT dan crop kan. Hampa nak crop tekan mana, kalau perlulah crop, kalau tak perlu crop tak payah crop. Okey, saya letak dia dalam size yang sedang-sedang ni. Okey, yang kedua kita akan masukkan game capture. Game capture ni kalau kata buat satu window map setup, maksud saya satu window lah, satu PC setup untuk live stream. Live PC tu lah pemain game, PC tu lah apa live stream. Kita cuma perlu masukkan nextnya tu window capture. Alright, window capture. Kat sini saya buat alright. Nampak dia detect auto tau. Dia detect auto. Tapi kalau kata dia tak detect, hampa boleh pilih dah dekat sini window-window yang hampa nak masukkan tu. Alright. Okey. Jadi sekarang facecam kita dah hilang guys. Dia bukan hilang mana dia ada dekat bawah. Jadi untuk kita tahu dia ada dekat bawah atau tak, kita tengok dekat sini layer layer ni, maknanya layer ni yang mana ada atas, dia yang paling atas di antara yang lain. Jadi kita letak facecam tu kat atas. Okey, kalau atas hampa tak nampak perbezaan dia tu kan, saya tunjuk. Saya kecilkan screen saya ni. Okey, nampak facecam saya letak bawah, nampak facecam saya jadi macam bertindih. Jadi hampa faham lah kan. Maknanya nanti kalau setup layer tu, pastikan yang nak kelihatan penuh tu letak di atas lah, paling atas. Alright. Okey, saya tunjuk ni, saya letak window lah. Kalau kata hampa pakai Elgato kena masukkan kat sini lah video capture device ni. Bila klik kat sini, kalau kata ni, hampa akan ada hampa punya Elgato tau. Capture card ke apa kan. Okey, kat sini dia hampa boleh pilih nanti lah. Pasal saya Elgato saya dah cabut, saya buat dekat apa untuk buat tutorial ni. Saya capture screen saya ni ke PC lagi satu, jadi saya tak nak tunjuk ke anda. Jadi konsep dia macam itulah. Alright. Setakat ni saya harap hampa faham macam mana kita nak masukkan, iaitu apa benda background ni, screen capture window ni, apa kita nak masukkan macam mana, yang ni nak masukkan macam mana. Okey, seterusnya kita akan masukkan alert, iaitu notifikasi. Kalau kata ada like, ada share yang berlaku, aktiviti yang berlaku dalam live stream hampa tu, hampa boleh note
benda tu. Jadi untuk masukkan benda tu, kita kena add browser. Okey, kita kena add browser. Add browser ni maksudnya kita masukkan link yang kita nak dia link dengan kita punya OBS ni browser. Okey, macam saya dah ada lah Logbok. Okey, saya boleh tunjuk satu lagi. Logbok ni tak ada masalah sebab dia bukan satu single ni. Alright. Okey, dia akan jadi macam ni. Size tu umpah bagi flat petak. Okey, senang, petak senang. Sebab apa, kalau kata lebih kurang pun dia akan dalam tu juga. Alright, kat sini URL ni yang kita kena masukkan nanti, apa yang kita nak masukkan alert tu. Alright, sekarang saya masuk ke yang untuk alert tu kita boleh gunakan OBS, kita boleh gunakan Streamlab atau Stream Element kot, tak silap saya satu lagi. Tapi saya gunakan Streamlab. Jadi untuk kita aktifkan benda ni, kita login. Kalau hampa login guna hampa punya platform lah. Kalau kata nak YouTube, kalau Twitch, kalau ni Facebook. Macam saya nak buat live stream, saya buat live stream kat Facebook. Jadi saya login pakai Facebook. Dia akan detect account Facebook yang kita login dalam Google kita tu. Okey, saya pilih account saya. Okey, dia akan main window macam ni. Alright. Okey, mungkin untuk first time login, hampa mungkin kat sini ada option tau, maksudnya link dengan page. Macam saya sekarang ni, saya try tak boleh link ke page kita. Dia first saya dia akan duduk dekat kita punya personal account, tapi kita nak buat live pakai page. Dekat situ kita boleh link dengan kita punya page. Okey, kat account ni kot. Account setting. Alright, account setting. Ni nampak kita boleh merge dekat kita punya Facebook tu. Lepas tu kita boleh letakkan kita punya gaming tu, page tu kat sini lah. Saya dah merge dah, jadi saya tak mau unmerge. Macam tu hampa boleh set kat sini. Okey, cara kita nak masuk ke alert box, kita pergi kat sini Stream Essential ni, kita tekan alert box. Okey, alert box ni, untuk buat alert box ni custom kita boleh, tapi nanti saya ajak lah. Kalau saya nak ajak yang ni juga, nanti dia akan jadi lagi panjang video ni. So saya akan lari daripada kita punya tajuk, iaitu macam mana nak set up OBS Studio. So tapi tak payah risaulah, pasal bila hampa dah masuk sini, dia akan ada dah tau yang basicnya tu. Yang basicnya tu dah ada dah. Jadi hampa boleh terus saja copy ni widget URL ni widget URL ni, just copy, lepas tu masuk ke OBS Studio. Dekat sini hampa paste. Alright, hampa paste dekat sini URL dia tu. Alright, hampa klik OK. So dekat sini dia akan ada satu kotak merah ni, dan kotak merah ni hampa takkan nampak aktiviti dia lagi. Okey, maksud saya dia dah ada dah lah, cuma dia tak nampak sebab dia akan alert bila ada aktiviti baru dia akan ni. Okey, kita boleh test kat sini, nak tengok masuk tak masuk kita mailing tu, betul tak betul. Jadi kita test kat sini. Macam kita ni kat sini tekan test tau. Untuk setting setiap ni macam like, star, merge, follow ni hampa boleh setting satu-satu. Yang ni hampa boleh explore nanti. So kita nak test tengok masuk tak masuk, adakah link kita copy tu betul tak. Okey, nampak tu kan. Dia ada link kat situ. Dia naikkan notification kat situ kan. Maknanya kita buat benda yang betul lah tu. Link yang betul lah kita copy tu. Alright. Okey. Dapat tu. Dan benda yang option jugalah kan, atau penting boleh pakai atau tak pakai. Satu lagi, event. Proses yang sama juga, event yang sama juga. Kita nak masukkan, kita nak bubuh aktiviti lah, yang siapa like, yang recent like kan, yang terbaru like, yang terbaru share. Jadi dia akan naik dekat situ. Kita tambah browse juga browser juga Jadi kita bubuh event. Okay. Alright, properties. Okay, dekat sini URL ni copy juga. Nanti okey, sekarang saya tunjuk dekat mana saya nak ambil widget event tu. Kita pergi kat all widget. Okey, kat sini proses untuk memasukkan checkbox pun sama juga. Pilih masukkan browser tu, lepas tu pilih checkbox. Kalau hampa nak bubuh chat lah, chat yang ada dekat activity chat dekat page kita tu. Okey.
Jadi hampa boleh pergi tekan dekat checkbox. Jadi sekarang saya nak masukkan event list. Event list kat sini event list. Alright, yang ni kita punya event. Hampa boleh pilih lah dekat sini. Dia punya design kan, carbon, chevron, slick. Jadi kita tunjuk ni display dia loading sikit kan, pagi-pagi kan. Macam tu lah kan, dia keluar. Okay, saya ambil yang carbon ni lah. Hampa boleh set, hampa boleh adjust text, colour, apa semua dekat sini. Alright. Okay, dah kita pilih tu, kita save setting kat bawah ni dulu. Lepas kita save setting, maknanya kita okay, dah confirm yang tu. Kita copy dia ini. Proses yang sama juga, kita masukkan di sini. Paste dekat sini. Alright, paste. Tu dia, kita main event dah masuk. Kan. So kita boleh lah mention mereka tu dalam live kita. Maksudnya terima kasih kerana like, share, membantu. Sebab kita nampak benda tu. Okay, selesai dah untuk kita masukkan basic yang kita perlukan dalam kita main live stream. Okay. Yang ni mungkin kita nak tambah sikit kan. Contohlah kita nak tambah ada sponsor logo ke, ataupun image poster yang hampa buat lah, yang hampa nak tonjolkan dalam live stream hampa ke. Jadi untuk masukkan image, saya tunjuk image dulu kita pilih dekat sini. Nampak ni image, dia ada dua, image slideshow, image slideshow. Slideshow Okey, kat sini image yang biasa punya, kita klik, kita berbola kat sini poster. Alright. Okey, kat sini kita kena pilih image file tu. Kita pilih image file tu. Okey, hampa kena pilih lah image tu dekat mana hampa save. Kalau boleh lah, saya nasihatkan apa benda yang ada dalam OBS ni, buat satu folder baru, dan semua yang kita masukkan dalam OBS kita letak dalam folder tu, supaya nanti kalau kata apa-apa dia tak detect ke apa, kita boleh cari balik mudah. Kita browse. Okay, kita masukkan info for alright. Okay, jadi kita punya weapon kegemaran kita mungkin lah kita boleh lah, kalau hampa nak buat image lah apa-apa image saja kan. Nak buat image slide pun boleh. Image slide sama, cuma hampa kena tambah kat situ slide dia. Okay lah, saya contoh mana hampa bubur lah, saya contohkan sini lah yang mungkin logo hampa nak bubur. Okay, itu untuk image. Kalau kita nak masukkan video ataupun GIF atau animation lah, animation, senang animation. Dia ada apa-apa bentuk animation pun. Kalau macam GIF pun animation, video tu lagilah animation. Jadi untuk masukkan animation, kita kena masuk dekat media source. Media source ni termasuk MP3. Maksudnya lagu, music yang hampa mungkin nak masuk dalam live stream yang layout tu kan, hampa nak set up, hampa masukkan sini media source. Alright. Saya kat sini saya bubuh logo saya lah logo MPK. Alright. Sama juga saya browse. Jadi saya akan masukkan logo saya kat sini. Okey. Logo ni kan kita set, kita tak main lama kan. Jadi kita lebih kurang macam kita buat dalam 10 second. Jadi 10 second kita nak dia repeat guys. So kita jangan lupa tekan kat sini loop. Macam loop ni kita jangan lupa tekan. Alright. Bila tekan loop ni dia akan repeat non stop. Easy lah kerja kita kan. Lag sikit sebab yang ni saya pakai file besar. Betul saya masukkan file yang kecil. Tapi tak apalah, untuk tunjuk je kan. Lihat awal-awal je tu, nanti okey tu. Pasal dia baru masuk kan. Alright. Any video apa-apa video saja. Apa saja video ataupun music, media lah ada benda yang kita nak masukkan ni, kita akan gunakan sebagai media source. Okey. Media source. Alright. Jadi setakat ni saya harap hampa faham function dia dekat sini.
specific window pun boleh ni, game capture. Okay, hampa boleh juga guna untuk benda tu. Okay, nampak tak? Boleh guna untuk window capture pun boleh. Okay, game capture pun boleh. Maksudnya macam tu. Display capture ni pun boleh. Maksudnya display capture ni dia akan capture monitor hang lah. Boleh pilih kat situ lah. Contoh saya tunjuk capture. Okay, bawa pilih capture tu. Okay, apabila bila korang pada 2-3 monitor, okay, hampa boleh capture choice monitor tu lah. Saya sekarang pakai satu monitor je. Jadi alright. Okay, dia akan capture di hampa punya screen. Kalau bila dia capture hampa punya screen, maknanya untuk apa-apa benda yang ada yang dalam screen tu dia akan capture lah. Kalau kata hampa main game dua screen, kita hampa capture screen yang game ya, so dia akan boleh jadi layout untuk kita buat capture screen juga lah kan. Alright. Okay, setakat ni faham Okay, saya harap setakat ni hampa faham. Kalau ada yang hampa tak faham lagi atau yang tak tahu, hampa boleh tinggal di ruang komen. Nanti saya akan follow up balik. Saya tengok yang mana yang kurang jelas tu. Okay, jadi sekarang ni kita dah settle untuk source dengan scene Scene ni kita tambah lah. Next scene tu pula ini intro. So dia akan kosong. So kita boleh pilih lah scene dia tu, select kan. Macam tu. Okay, so cara nak tambah sama saja. Cuma dekat sini kita kena pecah dia scene by scene. Kat atas ni button start streaming, start recording, start virtual camera, studio mode. Studio mode ni macam ni lah. Studio mode dia macam ni. Jadi studio mode ni yang belah kiri ni preview tau. Dekat belah kanan ni program. Jadi yang program ni adalah yang sedang bersiaran langsung, dan preview ni dia belum keluar lagi. Maksudnya dia duduk tengah delay, dia duduk hold. Makna kata kalau kata hampa buat, contohlah hampa nak buat perubahan sikit sebelum dia display keluar, hampa pergi contoh macam ni macam okay, kita pergi kat saya punya chat room. Nampak dia macam ni kan, dia macam ni. Jadi kat sini mungkin kita nak buat perubahan sedikit sebelum dia bersiaran langsung. Maknanya dia hold. Lepas tu bila kita nak buat, maksudnya kita dah ready dah, kita mesin, kita tekan transition, dia akan masuk. Alright. So dia akan flip balik lah. Yang ni yang tadi yang tu punya, kita main lobby kan. Jadi macam tu juga proses dia. Kalau kita dah ready, kita tekan transition, dia akan masuk. Okay, jelas? Untuk studio mode lah. Dan kita boleh tutup balik. Okey, sekarang saya akan tunjuk kat dalam setting pula Kita masuk dekat sini dulu. Kita pergi kat setting. Kita tengok dekat setting ni apa yang ada dan apa yang perlu hampa kacau dan tak perlu hampa kacau. Jadi untuk memudahkan kerja hampa supaya tak berserabut sangat, boleh lah hampa nanti explore sendiri. Tapi saya nak tunjuk yang penting dan yang tak perlu. Okey, sekarang general ni, dekat general ni kita tak payah kacau apa pun, kecuali kita kacau benda ni je, theme. Saya tak tahu bila yang terbaru ni macam mana, bila hampa install. Kalau kata dia my system kan, saya tunjuk. Tak silap saya dia putih kot. Dia putih je ni. Tak silap saya lah ya, kalau tak tahu yang baru ni macam mana. So putih ni mungkin memang kacau mata kita sikit lah kan. Sebab putih cerah sangat, kita lah nak buat live stream, nak tengok, nak hadap benda ni lama-lama pula kan. Tapi kalau hampa selesa lain lah. Kalau hampa tak ni, hampa boleh guna. Dia ada tambahan ni. Sebelum ni dia tak ada pun benda yang lain. Macam ni, kita kena range ni tengok apa ni. Okay, kata hampa pilih ni, apply dulu. Alright. Yang tu saja. Dekat general ni kita cuma perlu kacau yang tu saja. Tu pun kalau hampa perlu kacau. Kalau tak perlu, tak payah kacau yang tu. Okay, sekarang kita pergi dekat stream. Apa yang ada dekat stream? Okay, stream ni kita tengok kita punya platform lah, servis ni. Okay, kat sini dia ada banyak. Dia ada banyak dakas lah apa segala. Maknanya yang ada platform yang boleh buat live stream, Twitch lah apa semua. Jadi hampa boleh pilih, klik kat situ dulu. Macam kita nak, macam saya nak tunjuk saya buat live stream dekat Facebook kan.
Jadi dekat Facebook, saya pergi dekat Facebook Live, saya klik alright. Dekat sini server default. Ok, stream key ni kita boleh dapatkan kat mana tau? Dekat kita punya studio creator, dekat Facebook. Kat mana benda tu nak cari, mai saya tunjuk. Kita buka creator studio, apa-apa kat situ, Facebook creator studio, dia akan main macam ni, live dashboard. Ok, kita nak set up live stream, pergi kat depan kanan ni, set up live stream. Ok, saya harap orang faham setakat ni. Maaf sebab saya bukan seorang cikgu, tapi saya cuba nak kongsi sebab ramai yang tanya saya dalam live stream. Jadi macam mana saya set, jadi saya tunjuk hari ni. Ok, kat sini kita boleh set up kita punya title. Ok, hampa boleh dapatkan tadi dekat setup stream tu. Lepas tu kat sini title penting, hampa kena buat title yang menarik perhatian supaya live stream hampa dapat dilihat oleh hampa punya audience kan. Lepas tu kat bawah ni description, berbola description apa yang hampa mahu. Yang penting sekali hampa tag hampa main game, yang hampa main PUBG. Kalau hampa type PUBG, dia akan main option je tu, tekan je PUBG Mobile. So kalau hampa tak tag, Facebook takkan detect hampa main game. Okay, image ni hampa boleh bubuh. Thumbnail penting juga thumbnail ni. Dulu saya tak tahu, bukan saya tak tahu, saya macam just post, tapi sebenarnya thumbnail ni pun membantu hampa punya live stream. Dia macam satu tarikan untuk orang tengok, ish, dia tengok macam tu lah kan. So pandai-pandai lah hampa kreatif kat situ. So stream key yang kita perlukan tu kat sini. Nampak stream key, hampa klik copy, hampa masuk OBS, pergi dekat sini, paste. Alright, dah paste, apply. Ok, untuk stream yang tu untuk output. Ok, tak, ini penting juga kat sini yang banyak kita nak kacau. Ok, dekat streaming, yang ni streaming yang kita nak buat live. Dekat sini dia ada dua grafik, bukan dua grafik, dua encoder ni lah Untuk Nvidia, dia akan gunakan kita punya graphic card sebagai encoder tu. Dan yang ni adalah dia akan menggunakan kita punya CPU, processor, untuk encode video tu. Kalau hampa guna satu PC asing atau membuat dua setup PC untuk streaming, hampa boleh gunalah ni untuk edge CPU ni kan, untuk encode live stream hampa. Kalau kata buat single, better hampa guna graphic card supaya CPU yang kita guna dalam ni dia tak berat sangat. Maksudnya dia tak banyak kerja yang dia kena buat. Dia dah buka-buka tu, dia dah kerja banyak dah. Jadi kalau hampa tambah lagi beban kat dia, saya takut dia akan lag. Jadi kita kalau kebanyakannya pakai ni lah kan, graphic card. Sebab graphic card dia untuk display dan game. Jadi bila kita bagi dia buat kerja OBS pun still okay lagi lah. Pasal CPU tu semua game pun dia dah buat kerja. Asal hang buka komputer dia dah buat kerja lah. Jadi kita kesian ke dia kan. Ok, untuk bitrate yang penting dekat sini bitrate. Alright, untuk minimum hampa boleh mulakan dengan 2500. Ok, minimum lah. Kalau kata dia bergantung, bitrate ni bergantung kepada hampa punya internet upload speed. Kalau kata hampa average tu 10 Mbps, hampa boleh pakai maksimum lebih kurang 5000 Mbps, macam tu. 5000 kbps, kilobyte, maafkan saya dia macam tu. Sebab dia tak lag sangat. Hampa bagilah hit sikit kan. Kalau ikut 10 boleh lah, tapi 10 tu cukup-cukup, takut dia langgak-langgak. Alright, untuk 2500 ni untuk pemula, untuk stream baru first time, better guna yang 2500 sebab dia mengurangkan sikit maksud dia macam mana bitrate ni dia akan menentukan hampa punya quality live stream. Okey, dia akan menentukan hampa punya quality live stream. Bila hampa buat naik tinggi, lepas tu live stream hampa lagi cantik lah untuk orang tengok, tapi dia akan membebankan orang yang nak tengok tu pula. Maksud saya, kebanyakan sekarang kita punya viewer banyak tengok dari phone tau. So dari phone mungkin internet dia tu coverage tak berapa baik. Jadi kalau hampa bubur dekat sini tinggi, so dia yang orang yang nak tengok tu dia perlu loading sikit tau. Maksudnya dia ada buffer. Jadi bitrate ni lah yang akan tentukan. Maksudnya kita tentukan quality stream yang nak keluar. Okay, maksimum yang saya tahu Twitch dia recommend 6000. Bukan maksimum lah, yang Twitch recommend lah kan. Sebab macam Facebook saya tahu dia macam ada limit.
Saya tak tahu berapa ribu limit dia, saya tak pasti. Tapi dia macam, maksud dia kalau kata PC hang power macam mana pun, mungkin hang boleh set up kat sini 15 kbps, kilobyte. Mungkin hang boleh set up lebih tinggi, tapi dekat Facebook dia akan keluar takat tu juga. Nak tentukan kita punya quality live stream. Untuk pemula, macam saya cakap tadi, saya nasihatkan guna 2500 sebab kita nak capai seramai mungkin, seramai boleh. Maksudnya kita nak orang tengok live kita tu, dia buka-buka dia tak lag tau. So better first start tu hampa guna 2500 untuk memudahkan. Macam tu. Lepas tu kalau nanti dah okey sikit kan, dah lama dah live stream, so dah ada followers yang memang dah tunggu hampa nak buat live stream, jadi mungkin hampa boleh naikkan sikit. Tapi maksimum saya tengok banyak yang pakai pun setakat 6,000. Tapi mungkin ada yang lebih lah kan. Tapi 6,000 ni kira dah cantik dah lah. 2,500 tu pun dah cantik juga. Maksudnya dah cantik untuk nak tengok phone tu, dah cun dah. Dah sempoi dah. Kan? Okey. Habis dah untuk bitrate tu. Dia bergantung pada speed internet upload tu. Sekurang-kurangnya untuk buat live stream kena ada 10 Mbps. Kalau ada lebih tu, extra line. Okey. Keyframe interval ni saya buat research sikit tentang keyframe interval ni. Mula pun saya pun tak faham. Lepas tu saya saya research sikit, keyframe interval ni dia lebih kepada macam delay tau. Bukan delay apa sangat, dia macam dari hang punya display nak ke live stream tu, lebih kurang dalam 2 second tu dia delay untuk dia render semua tu dan dia keluarkan. Maksudnya dia copy paste terus. Kalau tak ada gap macam kosong, dia macam mungkin real time lah, tapi dia akan menyebabkan PC hampa tu performance kacau sikit. Sebab saya pernah tahu, saya tak ubah benda ni. Dia timain dekat OBS nanti dia main warning. Dia mesti dia suruh saya set up ke 2 at least. Sebab maksud dia nak bagi quality lah kan. Maksud dia quality kita tu. Jadi yang faham dia tu lah keyframe interval. Dan keyframe interval ni pun dia akan banyak terlibat dengan still image. Maksud dia gambar yang tak bergerak lah, foto. Preset ni boleh guna match quality lah. Saya rasa tak banyak sangat benda yang kita perlu ni. Dan kita guna main ataupun high. Okay. GPU ni kita tak payah ubah sebab GPU ni ialah komputer kita satu GPU je. Jadi kalau kita bubur 2 atau 1, dia akan guna GPU lagi satu lah kan. Jadi match B-frame ni 2. Okay, kita tak payah kacau apa dah. Kita dah ready dah. Untuk recording ni, kita record. Mungkin hampa nak buat content kan. Maksudnya hampa nak terus direct edit tanpa perlu download balik. So quality lagi tinggi lah kan, quality lagi baik lah kan. Untuk hampa edit tu lagi cantik lah kan. So dekat sini sama juga macam tadi tu. Cuma lah ni recording part ni kita tengok dekat mana yang kita nak save benda yang kita record tu. Recording format ni saya nasihatkan tak payah ubah. Sebab mungkin kita fikir MP4 ni lebih mudah lah. Sebab kita tak payah nak convert dah. Sebab software, kebanyakan software boleh baca terus. Cuma FFV ni ada software yang tak boleh nak baca. Jadi kita kena convert dulu video tu ni. Tapi kalau kata hampa ubah pergi ke MP4, dia ada macam time limit tau. Lebih kurang macam dalam 15 minit ke 20 minit. Lepas tu dia akan cut. Bila dia cut pula, dia bukan cut stop tau. Dia cut tu maksudnya dia macam stop, lepas tu dia jam tau. Maksudnya file hampa record tu dia corrupt. Saya dah pernah kenal kan, dia corrupt. Maksud dia kalau dia stop, at least kita boleh continue. Tapi yang ni dia corrupt, hampa kena start balik. So tak payah kacau, biar kat FLV. Lepas tu nanti hampa convert lah dia ke MP4 untuk edit. Okay. Dan encoder ni pun sama, guna option yang hampa rasa okey. Tapi better, nasihat saya, kebanyakan pun nasihat kita guna graphic card. Sebab CPU processor tu dia memang dah, maksud dia azali dia tu dah hidup tu dia dah buat kerja dah. GPU ni dia ada masa dia rest, ada masa dia kerja, ada masa dia rest. Kalau kita main game dia rest, dia kerja. Jadi kita guna GPU. Okey, yang lain semua okey, tak payah kacau. Okey, dekat ni CBR control, kita guna CBR custom bitrate lah, macam mana lebih kurang lah. So bitrate ni untuk recording kita tak perlukan upload dan apa-apa. Jadi cuma dia akan tentukan kita punya file punya size lah kan. Tapi sesedap dia tu hampa 10K pun okey lah untuk quality lah kan. Tapi disebabkan dia tak gunakan internet atau sebab kita nak save dulu untuk kita edit, so kita boleh bagi quality dia cantik lagi, kita buat naik tinggi sikit. So yang ni pun sama juga, keyframe interval ni sama juga. Okey, yang ni semua sama. Okey, yang ni semua sama. Alright. Dekat audio
Okey, dekat audio ni penting untuk hampa tahu dulu, hampa faham dulu apa yang akan ada dekat hampa punya live stream tu. Okey, kat sini kita guna speaker desktop audio. Speaker desktop audio ni kita set up, kita buka Realtek. Realtek ni maksud dia segala audio yang terhasil daripada komputer hampa tu akan keluar dekat Realtek tu. Okey. Jadi kalau hampa buka YouTube pun kita punya viewer boleh dengar apa yang berlaku dekat kita punya PC tu. Kalau ada notification dekat window kita ni pun akan dengar. Jadi okey lah. Kalau hampa ada mixer, mungkin hampa boleh tukar ke mixer lah. Tapi macam saya tak ada mixer, jadi saya guna direct ni je lah, kan, pun boleh dah. Lepas tu dekat sini dia ada channel audio mix auxiliary ni, kira maksud dia mic audio input. So audio input ni macam saya guna Chantel Studio. Hampa boleh pilih dekat sini. Nanti mungkin ada mic-mic yang hampa cucuk tu, nama dia lain ke apa ke, saya hampa boleh pilih. So hampa bubuh dua ni dulu, kan, output dengan input, mic dengan kita punya speaker, cukup. Yang lain tak payah kacau. Settle, apply. Lepas tu video. Okey, dekat video ni penting juga. Sebab dekat sini adalah kita punya base canvas. Base canvas ni maksud dia ni, yang ni adalah base canvas kita. Okey, tengok dan output ni bila kita live stream, kita nak keluarkan dia macam dalam output ni macam dia, kalau kita nak downscale dia lah. Kalau nampak nak downscale dia dalam live stream, mungkin hampa nak pakai 720 je ke, pasal takut lagging. So dekat sini boleh set. Alright. Kalau hampa buat dekat base canvas ni, kalau hampa ubah, semua ni akan berubah tau. Maksud dia size kayak ni yang ada dekat sini ni, dekat window kita ni, size yang kita dah set untuk 1920. Kalau kita ubah yang ni, kita ubah ke sini, saya tunjuk contoh dekat belakang tu pun dia akan berubah tau. Tapi yang kita masukkan tadi tu dia tak ubah, nampak? Dia jadi macam gambar yang tadi tu jadi lagi besar. Yang tu yang guna downscale tu. Sebab kita tak mau kacau kita punya canvas ni, kita cuma nak kacau output kita tu je, kan. Boleh macam tu. Alright. Yang ni downscale filter ni macam dia sharp dia tu lah. Kita nak dia macam mana, kan. 16 tu pun okey dah lah. Itu FPS guna maksimum yang mungkin. Kalau boleh 60, apply 60. Alright, itu saja untuk itu. Okey, hotkey ni shortcut key. Kalau kata hampa nak guna shortcut key, kalau hampa mahir dengan shortcut key dan hampa nak gunakan shortcut key, so dekat sini kita boleh set shortcut key. Yang ni dia bubuh semua yang ada dekat kita. Alright. Yang ni dia akan pecah ikut scene. Alright. Yang tadi kita punya scene dekat mana kita tengok scene kita dekat bawah mana kita punya scene. Yang bawah dia akan ada yang pecahan scene ni. Yang bawah ni dia bubuh setiap benda yang ada dekat kita. Alright, ini kita punya scene tadi. Kita buat ni, hampa buatlah shortcut key yang hampa nak bubuh, kan. Macam nak gunakan Stream Deck, dia perlu set up benda ni lah. Buat masuk shortcut key kat sini tu, Stream Deck akan read benda tu. So kita tekan, dia akan berubah. Macam tu. Yang ni kena option lah. Kalau hampa nak ubah, hampa tahu nak buat shortcut key tu, hampa boleh guna lah. Alright, dekat sini kita pergi kat advance. So advance ni pun kita tak payah nak kacau banyak, kecuali kalau kata hampa nak buat screen ataupun hampa nak delay sikit hampa main live stream, hampa boleh buka dekat sini stream delay enable. Lepas tu hampa buat lah kat sini nak delay awal 120 second. Dia kira second Dia bukan kira minit, dia kira second. Jadi kalau kata hampa nak delay 2 minit untuk buat screen, takut stream snipe, so hampa kena buka enable ni lah. Bila hampa enable ni, okey ya. Bila hampa enable ni, hampa tengok saya tunjuk. Alright contoh bila kita start streaming, okey, hampa tengok dekat bawah ni dia akan bubuh tau, hampa. Dekat bawah ni dia tulis tau, delay starting in 85 ni lah, berapa second, nampak ni kat ni. Okey, kat sini dia tulis kan, delay. Maksud dia dekat kita punya ni, dia tak send lagi tau. Nampak? Dekat kita punya kita punya live Facebook ni, setup ni, live producer ni, dia tak hantar lagi signal tau. Tapi sebenarnya kita dah start record dah tu. Kita dah benda yang berlaku sekarang ni dah on air. Maka on air dah di-record, dah direkam. Jadi sebab tu hampa tengok, bila hampa tengok kalau kata tournament ke apa kan, bila depa delay, contoh depa delay 30 minit, so depa akan start awal kan, tapi dekat situ dia tulis kan berapa second, berapa minit lagi nak start, sebab dia tengah ambil delay tu. Alright, maksud saya
sekarang ni kita dah tekan streaming, tapi data tak keluar lagi. Tapi apa yang berlaku dah direkod. Jadi macam saya pernah lah. Jadi waktu saya buat ni, saya buat delay. Lepas tu saya tak pakai baju. Bila saya tak pakai baju, saya stream, saya ingat okey lah kan, dah signal tak hantar lagi kat sana. Saya ingat dia tak record lagi lah. Lepas tu bila saya tekan dekat sana, ui, yang tadi tu yang tak pakai baju keluar lah. Maknanya hampa kena faham benda tu lah. Okay, dari beberapa second dia akan hantar signal. Kat sini okey, nampak connecting live video. Alright, signal dah masuk. Maknanya okey, signal yang masuk ni, yang tadi tu 2 minit tu, dia baru masuk kat sini. Dia delay je. Jadi hampa kena faham benda tu lah kan. Takut lagi jadi macam saya tadi, tak pasal geng, malu nanti. Alright. Setakat tu saja kot untuk apa ni. Ni kita boleh discard delay terus. Alright. Okey. Setakat ni apa yang hampa tak faham lagi dan hampa perlukan penjelasan, hampa boleh tinggal di ruang komen nanti. Okey, saya akan bagi feedback, saya akan respon as soon as possible. Sebab saya buat live tutorial ni pun sebab saya nak membantu. Sebab ramai yang tanya saya nak jawab satu-satu pernah. Dan saya dah jawab dah pun dekat orang yang by individu kan. Lepas tu ada yang request saya buatlah tutorial kan. So saya mula kan, saya beranikan diri kan. Sebab saya bukan cikgu kan. Saya nak cakap ni memang, maksudnya saya nak buat penerangan tu ni tak berapa nak ni kan. Tapi kalau kata apa perlu ni, okey lah saya buat. Saya try semampu boleh. Dan hampa jangan lupa support Okey, sampai setakat ni saja kot saya punya tutorial. Jadi saya rasa, saya harap saya dapat membantu anda sedikit sebanyak kan. Kalau kata ada lagi kekurangan atau apa-apa yang anda perlukan penjelasan lebih lanjut, hampa boleh tinggal di ruang komen. InsyaAllah saya akan reply secepat mungkin kan. Lepas tu terima kasih kerana support GK77 sebelum ni. Terima kasih. Yang mana belum follow lagi, boleh tolong follow thank you. Okay. Terima kasih kerana menonton. InsyaAllah kita akan bertemu di video yang lain, tutorial yang lain atau konten yang lain. Jadi yang mana belum tekan subscribe tu, please, kalau hampa suka video saya atau hampa rasa okey, hampa nak support, hampa boleh subscribe channel saya tu. Dan lepas tu tekan button loceng supaya hampa boleh follow lah apa video-video terbaru. Saya akan keluarkan banyak video. Saya akan aktifkan YouTube saya ni, InsyaAllah. Saya nak kongsi dengan anda banyak konten. Dan sampai di sini saja. Okey. Kita jumpa lagi di lain video Thank you so much guys. Assalamualaikum. Bye bye. Selamat beramal